Okey, untuk zoom in klub Liga Super pada hari ini iaitu klub The Bosgores iaitu Perak FC. Semua orang tahu Perak FC satu pembaharuan yang baru di management yang baru. Sekarang ni dikendalikan oleh orang kata tidak asing lagi dalam arena bola sepak iaitu Datuk Lim Tiong Kim. So sebagai pemain profesional dia sangat berjaya lah sebagai pemain, iaitu kita cerita sedikit pasal kerjaya pemain dia, iaitu figura yang tidak asing lagi dalam arena bola sepak negara. So jurulatih ini sekarang ni berusia 60 tahun, berasal dari Pulau Melaka dan memiliki rekod yang berbangsakan lah sebagai pemain bola sepak profesional. Bermula bermain secara profesional bersama Melaka pada tahun 1983 sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur selama 3 musim. So ni untuk mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, beliau juga pemain pertama yang berkelana di Eropah pada masa itu di klub Jerman bersama Hertha Berlin pada tahun 1987, tapi hanya bermain satu musim sajalah dekat situ. Selama satu musim dekat kelab Jerman tu, beliau berhijrah kembali ke Kuala Lumpur dan terus menang Piala Malaysia 3 kali berturut-turut dari tahun 1987 sehingga 1989. Lepas dah 3 musim bersama Kuala Lumpur, dah menang Piala Malaysia tu, dia berhijrah pula ke Sepanyol bermain klub Ibiza daripada tahun 1994 hingga 1997. Di sana beliau menjadikan 16 gol dalam 70 perlawanan. Okey, untuk bercerita pasal Datuk Lim Tiong Kim pula, di peringkat antarabangsa sebagai pemain kebangsaan, beliau berjaya memenangi pingat emas Sukan C pada tahun 1989, menewaskan Singapura time tu. Untuk rekod keseluruhan, dia ada 60 cap dan 12 gol untuk semua pertandingan mewakili Malaysia. Okey kan, untuk info ni aku rasa semua dah tahu. Lepas dia bersara je, dia terus kembali ke Jerman sebab dia menjadi pelatih untuk skuad Bayern Munich bawah 19 tahun daripada tahun 2001 sampai tahun 2011. Of course, aku rasa kejayaan paling besar dia melahirkan pemain-pemain seperti Thomas Muller, Philip Lahm, Toni Kroos dan Bastian Schweinsteiger. Okey, of course, dah hampir 10 tahun dia dekat Jerman tu dengan pengalaman yang dia ada. Pada tahun 2013 pula, beliau kembali ditawarkan untuk kembali ke Malaysia, kontrak selama setahun untuk menjadi pengarah projek National Football Development iaitu program NFDP. Okey, untuk rekod paling besar Datuk Lim Tiong Kim ni masa menjadi pengarah NFDP, aku rasa pada tahun 2015 lah. Beliau berjaya membawa NFDP bawah 13 ketika itu, yang ada Lokman Hakim masa tu, ada Arif Aiman berjaya memenangi Iber Cup, menewaskan Sporting Lisbon Academy 2-1 di Portugal. Okey guys, itu sedikit sebanyak pasal latar belakang Datuk Lim Tiong Kim. Sekarang ni kita nak bagi kepada pemain tumpuan import, iaitu pemain Christian Obiozo, iaitu penyerang Nigeria yang berusia 29 tahun. Tahun ni dia merupakan tonggak utama ataupun yang bakal ditaruhkan oleh Coach Kim untuk menggempur gawang pihak lawan. Untuk secara profesional ni aku rasa dia bermula dengan klub Nigeria, Ocean Boy. Dia dah menjaringkan 7 gol daripada 10 perlawanan masa tu. Okey, setelah hampir 8 musim berkelana di Liga Kompetitif Nigeria, dia dah menjaya berjaringkan 38 gol dalam 59 perlawanan. Okey, untuk rekod international dia, aku rasa kejayaan paling besar dia pada tahun 2014, beliau dipanggil bersama skuad bawah 23 Nigeria untuk ke pertandingan Africa Nation Championship dan berjaya menduduki tempat ketiga pada masa itu. Okey kan, untuk pemain tempatan ni aku highlightkan pada Wan Z Akal, seorang winger yang sangat lincah pada usia muda dulu sebelum kewujudan Arif Aiman, Akir Rashid ke Safawi. Ini dah winger zaman-zaman aku membesar tengok bola, Wan Z Akal. Sekarang ni dia dah berusia 32 tahun, pemain di sayap. Of course, dalam skuad Perak ni kita tahu banyak pemain-pemain muda. Aku rasa Wan Z ni dilihat bakal mengetuai lah pasukan yang majoritinya adalah pemain muda, dan dia akan lead pemain-pemain muda ni dengan pengalaman yang dia ada. Okey, kita nak cerita sikit pasal kejayaan Wan Z Akal ni. Beliau memulakan karier profesional dia bersama Felda United sebelum dipanggil Datuk Om Kin Swee untuk menyertai Harimau Muda B. Lepas kejayaan pada Harimau Muda B tu, dia dinaikkan pangkat ke Harimau Muda A yang ketika itu diketuai oleh Coach Azraiko dan dihantar ke kem latihan di Slovakia selama 8 bulan ketika itu. Pada Mac 2012, Wan Z telah ditawarkan untuk menyertai percubaan bersama kelab Jepun iaitu FC Ryukyu. Selepas persembahan yang memukaukan ketika itu dan scouting semua tengok, weh, budak ni gempak so berjaya mengikatkan kontrak selama 2 tahun ketika itu. Tapi nasib dia bukan nak kata nasib dia agak malang tapi aku rasa kecederaan dia, ACL dia membuatkan karier dia tak seperti apa yang kita harapkan lah. So kejayaan paling besar pernah aku tengok adalah menjuarai Liga Perdana 2009 dengan 2018 dan Piala Pesta Bola Merdeka pada tahun 2013. Okey kan, pemain tumpuan seterusnya aku rasa menjadi highlight dan spotlight utama apabila beliau kembali semula daripada Jepun ke Liga Malaysia, iaitu Hadi Fayad. Okey kan, penyerang ni baru berusia 23 tahun yang dibesarkan di Tanjung Malim tapi memulakan kerjanya di Johor Darul Takzim. Kalau kita tengok kerjaya Hadi Fayad ni bermula untuk JDT 2 pada tahun 2016 hingga 2018.
dan menjaringkan 4 gol dalam 27 penampilan ketika itu. Sebelum pada tahun 2018 tu, beliau berhijrah ke J-League tu dan menjadi pemain Malaysia pertama menyertai liga tersebut. Namun beliau tidak pernah mendapat minit permainan lah, sebab aku rasa antara faktor yang menghalang dia, of course, kecederaan lagi, sama macam Wan Zaid Aikal. Okey guys, masa dekat J-League tu sebenarnya dia dipinjamkan ke Azul Claro pada musim lepas, tapi hanya mendapat 3 penampilan tanpa sebarang gol. Semestinya sesuatu yang mengecewakan lah untuk dia, sebab aku rasa almost 3 tahun dekat sana hanya dapat beraksi 3 penampilan. So bad luck lah, unlucky lah untuk Adi Fayad sebenarnya. Tapi jangan risau, aku rasa Adi Fayad ni muda lagi untuk saingan liga ni. Aku tak sure apa yang membuatkan dia nak kembali ke Liga Malaysia pada tahun 2023. Mungkin atas faktor utama dia adalah Datuk Lim Tiong Kim sendirilah. Aku pasti dengan kelebihan fizikal, ketinggian dia akan membantu Perak, dan aku rasa dia dapat kembalikan prestasi dia. Sekurang-kurangnya at least dia dapat menjadi backup untuk ataupun pool player untuk skuad Malaysia nanti. Aku harap dia dapat capai prestasi dia di Liga Super nanti. Okey guys, untuk Perak punya achievement ni paling tinggi dalam Liga Super ni, aku rasa double champion lah Liga Super pada tahun 2002 dan 2003. 2 tahun berturut-turut di bawah kendalian Tony Neto ketika itu. Okey guys, prediction untuk aku tim Perak FC ni sebenarnya of course dengan management yang baru, dengan apa yang Datuk Lim Tiong Kim nak buat ni, sebenarnya kena ambil masa dengan player-player muda yang dia nak develop ni. Ni projek yang jangka panjang lah. At least 1 tahun ke 3 tahun. Aku harap peminat fan Perak boleh sabar, boleh terima. Orang kata apa ni? Trust the process macam Arsenal. So untuk prediction aku, Liga Super season ni at least diorang boleh capai nombor 7 ataupun nombor 8. Mungkin nampak macam struggle masa friendly, tapi aku still yakin dengan kelebihan yang ada pada Datuk Lim Tiong Kim ni boleh bawa Perak at least dekat mid table, dan at least kalau mana-mana cup, FA Cup ke ataupun Malaysia Cup, boleh capai ke quarter final lah untuk aku. So untuk Perak, sebab aku memang excited untuk tengok Datuk Lim Tiong Kim bersama Perak dan nak develop pemain-pemain muda kita. Perak, all the best. JC 1.